Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Pull on the gate tau. Anak dia pegang gate tu tak nak masuk. Dia cakap apa tau? Ada tu. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Kita jumpa lagi dalam puaka. Hari Raya Haji macam mana semua? Dapat makan daging korban? Dah buat korban semua? Alhamdulillah. Dan diharapkan sebelum kita teruskan apa-apa cerita malam ni, kita mohon semua kalau boleh janganlah skip iklan tu kan. Bantulah kita, sokong kita. Dan kalau yang nak beli merch tu, bolehlah ke www.puakasg.com. Dan satu lagi saya lupa, kita teruskan sajalah. Jangan ni bersama salah satu sponsor kita, The Tech Team. Mas. Ni saya. Okey. Boleh. Boleh. Si Mas nanti cakap, kenapalah sejuk? Kenapalah nervous? Sejuk lah. Tiba-tiba kan? Nak kena ingat balik kan? Ingat balik. So it's a bit inilah. Seram. Okey lah, tak seram sangat lah. Cuma okey lah. Tak nak jadi lagi lah. Yalah, siapa yang nak lagi sih gitu-gitu. Ini cakap pasal The Tech Team SG ni, semua pasal rumah-rumah ni semua kan. Ada tak cerita sebagai seorang ejen? Kalau macam Nadia kemarin dia cakap macam-macam, tapi tak macam-macam sangat lah. Adalah. Okay, I in the industry for 18 years. So far 2 je. I mengalaminya dua kali je lah. Then how it started, biasalah orang kan call kita kan, macam nak jual rumah ataupun nak beli rumah lah. So basically I receive a call yang dia cakap nak jual rumah. Okay, so macam biasa kita turun, tapi kita tak jumpa tempat yang dia nak jual. Oh ya? Yang dia suruh kita jumpa tempat rumah one of dia punya relative lah. Jadi kita jumpa kat sana. So lepas tu macam biasa kita buat presentation apa ni semua. So dia cakap okay, dia confirm nak jual. Rumah ni dekat Ang-Mo-Kio. Dia punya blok dalam blok 600 lebih lah. So dia kasih kita dah sign semua. Sekejap Mas. Tak dengar Mic terkeluar banyak. Terkeluar banyak? Seriously Okay, dah boleh? Okay. Boleh? Apa yang lalat tadi? Lalat besarnya. Boleh tak? Habis kau terkeluar lagi macam mana Boleh tak? I selitkan kat sini Kasihkan lompat sikit. Boleh? Okay, I kasih dia dekat sini. Jangan pakai headpiece. Boleh tak? Boleh You dengar I tak? Macam ginilah keadaan kalau kita tak ada kad. Ini apa yang awak nampak ni, ini yang berlaku. Nampaknya semua apa, kepuakaannya menyerlah. Boleh tak? Memang puaka betul lah. Okay, dengar tak? Dengar okay. Ni semua orang nampak ni apa yang berlaku ni. Serius? Serius lah. Kita tak ada kad ni semua. Tak apalah. Okay. Boleh. Okay, so I continue Sambung. Tak jumpa tempat. Kita tak jumpa tempat yang dia nak jual. Kita jumpa kawasan yang dia duduk lah dengan keluarga dia. So umur dia dalam 40 plus. Okay, so lepas kita presentation, kita sign semua dia kasih kita kunci lah untuk market the property. So macam biasa kita dah biasa lah, rumah kosong kita dah biasa. So dia kata rumah ni kosong dah about 3 months. Dia kata sewakan. So after that they decided to sell lah. Jadi kita pun memang tak ingat apa-apa lah. So kita ambil kunci dan macam biasa kita market dekat kita punya berita harian. Last time kita pakai berita harian, sekarang baru ada portal kan. Jadi kita lepas I market few days, I receive a phone call
nak view rumah. Okay, so macam biasa kita pergi, normally rumah ada orang atau rumah tak ada orang, kita akan datang about 15 minutes earlier. Pasal nak buka tingkap, buka lampu, buka kipas, kasih terang lah kan. Jadi aura tu better lah. Jadi bila I sampai dulu, I buka pintu, buka lampu, kipas semua, tingkap, memang tak ada rasa apa-apa lah. Kita kan normal lah macam biasa lah. Then kebetulan ada orang beri salam. Pasal saya dah kasi unit number ni semua kan. Ada beri salam. It was like pakcik tau. Pakcik dengan makcik umur dalam 60 plus. Jadi mak cakap okay lah, sila masuk. Then the wife masuk dulu. The wife masuk, dan lepas tu follow by the husband lah. Then husband dia masuk, dia cuma pass through gate tau. Dia pass through gate, then dia diri kat situ je. Tak nak continue masuk? Dia tak nak continue masuk. Then the wife ni dia dah jalan sampai kat dapur. Dia rumah 3 bilik. So ni kan hall, so direct dapur kan panjang kan. So the wife dah masuk. Tapi the husband dia kat situ je tau. So I ni kat tengah-tengah, should I go to the wife or should I go to the husband? Then I pusing, I cakap, cik masuklah. Habis dia cakap apa tau? Tak payah, daripada sini pun dah nampak macam-macam. Oh yeah. Dia say like that. So for us, kita tak rasa apa-apa lah. Mungkin dia dah nampak living tu, dia dah nampak kitchen, dia dah nampak bilik, maybe selan lah kan. So I cakap okay tak apa, then I just follow the wife lah. Then bila wife dia nak masuk bilik, that's where dia stop. Dia pekik nama bini dia, dan dia kata tak payah, keluar je. Then macam kita feel offended sikit lah. Yalah. Macam kita suka ke tak suka ke, mostly orang akan jalan lah kan. Walau rumah bau ke apa ke, orang akan jalan lah. Tapi ni dia macam dia pekik kat bini, dia cakap dah cukup, dah keluar. Macam marah gitu macam marah. Then the wife was like macam terperanjat lah. Habis dia cakap tak maaf cakap tak apalah cik, tak apalah. Habis dia keluar. Then husband dia masih stay kat situ. Then husband dia cakap dengan I, you pergi tutup semua everything, follow kita turun. Kan cakap dengan dia, tak apa cik turun dulu. Saya nak tutup, nak make sure everything lock lah ni semua. Dia cakap tak payah. Saya tunggu kat sini, awak keluar sekali dengan saya. Dia cakap dengan dia, apa pasal pakcik ni something wrong. Dia cakap tak apalah, sini nak tunggu kan. So saya tutup. Then kita jalan sampai kat bawah. Dia sampai kat bawah, dia tanya dah berapa lama market rumah ni? Saya cakap baru je. Cik dia first one yang datang lah. Then dia cakap, kalau boleh kasih balik kunci. Dia cakap dia asal kasih balik kunci pula, I baru ambil. Habis dia cakap jangan degil dengar cakap pakcik kasih balik kunci. So kita dulu kan muda kan, so macam ignore lah whatever people say, kita ignore. Dia cakap okey lah cik, dia dalam keadaan yang marah lah. So I cakap okey lah cik, tak apa. Then lepas dia jalan, market macam biasa. Then after 3 days later, ada orang nak view lagi. Benda yang sama I buat. I datang siang, buka semua. Then the one yang come ni is husband, wife, anak dia. Anak dia 3 tahun. So macam biasa, I suruh masuk. Husband dia masuk. Anak dia, bini dia belum dokong tau, pegang. Jadi bila husband masuk, anak dia kat depan, bini belakang, anak dia tak nak masuk. Dia pekik kat depan tu juga pekik. And then husband was like macam, sorry lah kak. Cakap tak apalah, budak-budak biasalah, rumah kosong kan. So I cakap tengok je budak ni tau, pekik. Then wife dia angkat, dokong lah. Bila dokong, bujuk pun tak nak. Then lepas tu dia cakap satu benda ni. Wife dia paksa juga masuk. Dia hold on the gate tau. Anak dia pegang gate tu, tak nak masuk. Dia cakap apa tau? Ada tu. Kita tak faham kan. Cakap ada tu, ada apa? Habis lepas tu bapak dia pergi kat dia. Dia macam, tak tahu apa dia cakap lah. Dan lepas tu bapak dia cakap, okey tak apa. So dia keluar lah. Then dia cakap dengan I, kak tak apalah, kita tak jadi tengok. Then I cakap, okey lah tak apalah, tak kisahlah. Tapi dia cakap dengan I, kak I think you close everything, you ikut kita turun sekali. So I kena 2 times lah. Then after that I cakap dengan dia, I cakap I tak rasa apa-apa lah kan. Then lepas tu I cakap, okey lah. Then I dah tutup semua, ikut turun lah. Habis dia cakap dengan I, kak rumah ni memang ada benda. Pasal anak dia cakap tak pernah. Pasal this is not the first time dia pergi viewing. Dia cakap dah banyak rumah dia pergi viewing. So dia cakap dengan I, this is the first time anak dia react that way. So must be anak dia saw something inside. Why not you talk to the owner? Dia cakap okay lah. So pasal I pun ada budak kat rumah kan. So macam okay lah, a bit worried jugalah. Dah 2 orang kan. So I cakap okay lah. Then I call the owner. Then kita jumpa. So I tanya dia, at first dia tak nak cakap apa-apa. Dia kata tak ada apa-apa, rumah tak ada apa-apa, kita kan sewakan. Dan lepas tu I cakap dia, kak just tell me the truth lah. Pasal apa, I pun kat rumah ada budak. So kalau this is the way benda ni jadi kan,
I tak rasa senang kita nak jual unless I dapat Cina. Tapi Cina pula bahagian Ang Mo Kio ni dia punya kota dia Chinese cannot buy, mostly Malay. So I cakap, you just tell me the truth lah. Then finally dia cakap memang ada ponti kat dalam. Oh ya. Yeah. Then I was like, huh? Then I pergi viewing malam-malam. Cakap nasib baik. Selamat, tak ada apa-apa. Nasib baik benda tu is just barulah kan. Then I cakap dengan dia, okay lah. I cakap dengan dia, why not this way? I cakap, pasal I pun nak kena jujur dengan buyer. Kalau buyer datang Melayu ke apa, macam kalau ada budak, kesian lah kan. So I cakap dengan dia, macam gini lah, why not you, kata orang apa, bersihkan bukan sema kan, rukiah ke, sema ke. I cakap dengan dia, then lepas tu, you call me back lah. Then dia cakap, okay lah. Then I cakap dengan dia, next time, kalau boleh just jujur. So at least kita agent know what to do lah kan. Kalau you just bluntly kasih gitu, then kalau kita bawa budak ke apa, kalau budak-budak sampuk ke apa, then lagi satu masalah kan. Then after that dia kata, okay lah, then I kasih kunci, terus senyap. Dan cakap, I pun tak nak buat lah. Cakap, I pun takut. Tapi bila time tu lepas tu bila balik memang tak ada apa-apa lah. Tak ada macam memang tak ada apa-apa. Tapi all the way tu macam tak sedap lah. Macam dah macam kita teringat kan. So you tahulah benda ni kalau kita ingat-ingat, macam kita terbayang, kita ternampak kan. So kalau boleh macam tak nak macam kita kalau boleh tak nak nampak kan. Kalau nampak macam seram lah. Kan. Siapa yang nak? Kau boleh tak nak pun. Kadang-kadang dia datang. Kadang-kadang dia datang. Ustaz cakap lu dah. Oh tu kalau mimpi. Itu kalau mimpi. Kalau mimpi lah. Kalau mimpi dia. Tapi so far I tak rasa apa-apa because I don't feel anything. Seriously I don't feel anything until the incident happen kan. Then baru I takut sendiri lah. Audit sendiri lah. Itu lah about house lah. Yang I experience before. So time kalau macam tu buat rumah Ni ada tak macam kalau pergi holiday ke experience apa-apa Holiday so far tak ada. Pasal kita selalu pergi ramai-ramai kan. Jadi hotel tu selalu kita penuh dengan orang lah. Because my family is very big. Kalau kita pergi dengan sister-in-law, mother-in-law. Tapi kalau pengalaman sendiri tu memang ada lah. Waktu belum kahwin sampai dah kahwin. Memang ada. It's a pernah dengar hantu lonceng? Tak pernah lah. Tak pernah kan? Tapi macam Indonesia mencerita kan yang pengabdi setan kan is it pengabdi setan? Ya, yang loceng. Ada ke? Tapi ada hantu lonceng Itu mungkin apa tahu sebab sebelum arwahnya meninggal dia akan panggil dia punya anak ke apa, dia tak boleh bangun, so lonceng so macam kasih sign-sign tu bila dah meninggal ke apa semua bunyi-bunyi. Okay. Macam tu. Okay. This one is happen to me bila I belum kahwin. I duduk dengan my parents dekat Bedok. Okay. I tak pernah dengar hantu lonceng pasal kita memang hantu-hantu ni bukan tak percaya. Dia ada. Wujud jin dia memang wujud. Cuma kadang-kadang kita tak mengalami, kita tak tahulah kan. Jadi bila there's one day ni I kerja. So I tinggal tingkat 4. You tahu tak dulu yang blok yang face door to door? Face door to door? Rumah yang door to door 2 unit aja. Macam dia macam so point dia block ada satu tangga sini, satu tangga sini, satu tangga sini. So dulu kan deep kat tengah-tengah. So kita nak kena naik tingkat 6, turun kan. Dan baru kita pergi yang the directly unit yang kita nak kan. So I tinggal tingkat 4. Now what happen is macam biasalah balik kerja, I jalan. Then bila tengah jalan tu kan orang-orang cakap kalau ada orang panggil nama kita, kita jangan nyaut. Kita pusing, kita tengok, kita jangan nyaut kan. Tapi biasalah kita dulu kawan ramai apa dekat blok. Malam-malam kadang-kadang kita lepak, duduk. So dah biasa kan. So bila ingat kawan kan. So bila jalan tu kita dengar macam ada orang panggil tau macam Mas. Macam gitu. So apalah. So it's just a normal reaction of everybody kan. Tak teringat langsung apa cakap. Tak siapa-siapa pun. Tak ada lah. Tak apalah. Maybe ingat kawan main-main tau. So, kita jalan selangkah lagi lah. Bila jalan selangkah lagi tu, Mas. So, macam, ni time pusing marah. Kau nak apalah setan? It was just, kita keluar gitu je lah. Kan kawan gurau kan. I was very angry lah. Cakap jangan main-main lah. Dah pukul berapa ni? Because I kerja sales line. Kadang-kadang kita balik lambat kan. Pasal habis pukul 10. Berarti kita balik sampai rumah 11 lebih 12 kan. So dah macam dah marah, dah penat lah. Dan lepas tu I tengok, tak ada. I was like, macam, okay, apa nak buat Dan lepas tu I selangkah. Then I dengar lonceng. Dia macam lonceng kaki. Orang pakai gelang kaki lonceng kan. So then I was like macam okay, diam dulu. Lidik sekejap.
Dan lepas tu tengok tak ada. Tengok tak ada. Ni apa ni? Then I was like 2 langkah. So bila I 2 langkah, benda tu pun 2 langkah. Oh ya. Tapi kalau duduk diri berdiam Dia diam. So bila I dah 2 langkah tu I cakap, oh ni tak boleh jadi ni. So bila I dah berlangkah tu, because I pergi tangga kat sini lah. Okay. Jadi it's just like I nak kena run lah. Just run aja kan. I tengah diri kat situ kan. I cakap ini is either I patah belakang atau I patah depan. Dan I teringat my dad ni, arwah my dad ni, dia kalau dia tak suka tidur bilik, dia akan tidur kat hall tu. Okay. So dia takkan lock pintu, lock gate selagi anak-anak dia belum balik. And I'm the only girl. Okay. So I got 3 brother lah. I'm the only girl. Jadi I tahu yang my dad ni dia belum lock gate, lock pintu semua belum. So I diri, I cakap apa, ini ide I pusing belakang, lari di bus stop, panggil orang turun ataupun I turun lari di atas. Okay. Because there's no point, benda tu memang kat belakang tapi tak tahu apalah. So I nekat, I cakap, I pekik, Allahu Akbar, I lari. Cakap you dia lari, I lari 10, dia pun lari 10. So bising lah. Bising. I ingat kan macam the launching was like very near, like macam behind my back tau. I dah air mata dah keluar tau. So I naik lari sampai tingkat 4. Depan gate tu I tak buka pun gate tau. I hantar I punya the full body tu I hantar kat gate. Because it's just like macam you dah tak tahu nak buka apa, nak buka gate ke nak buka dah tak tahu nak apa. Dan macam then I was like macam pekik lah, bapa. Then lepas tu he was like quickly buka pintu kan. Dia buka gate, dia kata kau dah kenapa? Terbuang terbiat. Tu I terduduk. Then that's where terduduk kat luar juga. Kat luar juga I terduduk. Tu dah macam nangis-nangis. Dia cakap kenapa hantu? Jangan cakap nanti ikut masuk rumah. Betul. Then I masuk, dia mama cakap kau dah kenapa? Cakap hantu runcing. Dia macam mana ada hantu runcing? I cakap tak tahu, ada told her lah. Dan dia cakap lain kali kalau orang panggil nama tu pusing tengok. Orang tu dulu kan banyak petua kan. So they say that. I cakap okey lah. Then, so pusing tengok. Dia cakap jangan nyaut. Pusing. Jangan nyaut tapi pusing. So because kita kadang-kadang kalau orang panggil kita cakap macam I panggil you Suzari. You daripada sana kat sana pun you takkan tengok apa. You akan nyaut. Ya ke? Yang is normal reaction apa? I tak nyaut. I tak akan nyaut. Serius Kalau panggil sorry. Nanti it's like siapa macam I tak nyaut. Anak apa? Tak saya tak cakap pusing. You akan tengok dulu. For me macam normal reaction when people call my name, kita akan nak apa? Something like that. Serius? Tak, kalau panggil saya it's normal apa? Tak, kalau panggil saya akan pusing dulu. Pusing dulu lah. Tapi kalau malah kalau panggil saya buat bodoh. Sampai 2 kali panggil, oi, sombong. Kau cakap sombong ke apa gitu. Baru pusing. Macam itu. Okay. That was my second experience lah. Then my mom cakap lain kali, pusing, tengok. Jangan main nyaut aja. Even waktu asar pun, kalau kita dengar orang panggil nama kita ataupun beri salam pun, jangan sambut lah. Because benda-benda ni is like macam macam singgah-singgah lah. Ada orang pula cakap kalau pusing jangan pusing gitu macam separuh, tapi macam satu badan pusing gitu ya, pasal baru orang cakap kita ada apa, macam ada macam aura macam sini macam aura, ya correct. Tapi tak tahu whether true ke tidak, tak tahu lah. Cuma orang cakap kalau nak pusing the whole thing, jangan pusing kepala je. But I don't think so lah. Okay, lain kali kau dengar orang panggil awak loncat pusing. Jangan nyaut lah. Pusing loncat tak pusing. Tapi kalau dia kat depan kadang tong jatuh. Tapi macam yeah, then after that I learn that when people call my name, I make sure I tengok dulu. Pasal that time tengah belum kahwin lah, that time masih muda jugalah. So after that I tak berani lagi lah. Sama dia panggil, yelah, kita tak tahu dia panggil macam biasa, kau macam mas. That's why I nyaut, because dia punya panggil tu mas. Dia macam bukan itu kita tahulah kan. Yalah, kalau pancing tu itu memang you rasa masa Allah. Kau cakap mas, tu jawab dia masa Allah, tu lari. Then after that ada tak inilah. Then I was like macam okay fine. Siapa panggil pun I takkan nyaut. I will turn first and see. Tu sebelum kahwin lepas tu dah berumah tangga. Ada full lagi. Lumayan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Penat penat. Berbual macam pengacara sekarang. Ya ke? Takut lagi Kan? Laju je. Duduk berpeluh tau. Jadi berpeluh tau. Teringat kisah lama tak boleh lah. Yang ini is yang ni really, ini is like phobia of my life serious. Phobia of my life. Okay.
after this is after I kahwin. Then I tengah pregnant my first baby. Okay. So what happened is, waktu tu I duduk rumah my mother-in-law lah. That time kita tengah apply rumah tapi rumah belum dapat. So I stay with my mother-in-law. Then my dalam rumah tu ada my husband, me, my mother-in-law dengan two of my sister-in-law kecil lah. Okay. So duduk sana sementara. My husband ni dia sportman. Dia main takraw. So dia main takraw 1 minggu 3 atau 4 kali waktu malam. Dia akan keluar lepas maghrib about 7:45 to 8 dia keluar. Then dia akan balik roughly kadang-kadang pukul 1, pukul 2, kadang-kadang pukul 3. Because diorang kena lepas habis game ataupun training, diorang lepak dulu. Then they talk whatever pasal takraw ni semua lah. Ni dah biasa lah, pada I dah biasa lah, it's okay. Then bila one day ni one day ni macam biasa dia dah keluar. So kita jugalah yang dekat rumah tu. Then dia I think dah lepas pukul 12 lah. Tengok dia tak balik juga. Cakap dia confirm lambat lah. Kalau tidak dia balik 11 lebih ataupun after that. So I cakap okay. I pula my type of person, I like to wait. Pasal that time baru-baru kahwin kan, isteri soleha kan, Misali kan, isteri Misali tunggu suami balik. Sekarang lantang kau lah. Nak balik ke tak balik ke, lantang kau dah tak berani. Dulu baru-baru kahwin, dulu baru-baru kahwin macam tunggu suami balik kan. Tidurlah dulu bila tunggu suami balik, nak makan, nak minum, nak kopi. That's kita punya ni lah, because my mum always pesan me like that lah. Jadi baru-baru kahwin, jadi memang hari-hari memang tunggu dia. That day pun I tunggu dia. I cakap dah pukul 12 tak balik, 12 lebih tak balik. So dekat hall tu ada kursi panjang. So I baring kat situ. So when I baring, kepala sini, pintu sini. Okay. You boleh visualize Okay. So bila dah baring tu tertidur. Biasalah tunggu kan, tertidur. So I rasa macam ada orang buka pintu. Dan ada orang buka pintu, I pun buka mata lah. So saya dah balik? Macam itulah. Dia tak respon. Dia tak respon lah. Saya cakap tanya tak jawab pula. Then dia tutup pintu tu. Dia tutup, dia lock. Macam biasa lah. The same baju, the same seluar, the same bag. Okay. Then dia pusing. Dia terus jalan, terus masuk bilik. The room yang kita stay lah. Saya pun bangun dan cakap, dia ni dah besar pula. Balik-balik je macam gitu. So okay lah, I masuk. I ikut dia masuk bilik. I tengok dia diri kat depan almari. Okay. Tapi dia pegang almari je. Buka tidak, tutup pun tidak. Just pegang gitu, tengok je kat depan. Dia tengok je lah. Dia tak duduk kat katil. Dia cakap, you nak makan? Dia diam. So dia cakap, you nak kopi? Dia diam. Dalam hati dah kenapa orang tua ni? Kita tanya tak nak jawab. Tanya. Cik pasal apa? Dah pagi-pagi buta cik pasal apa? Mabadilah tidur kan. Terang bilik? Tak. Dia macam ada dim-dim punya lampu lah. Okay. Buka. Because my room, kita memang tak gelapkan waktu malam. Bilik air pun kita tak gelapkan waktu malam. Just a dim-dim light lah. Macam kata orang oren punya, kan lampu oren kan, kat tepi je. So can see him lah. Lepas saya duduk, saya tengok dia ni cik pasal tak malam-malam buta ni kan. Dah penat, dah tunggu. Dia dalam hati ni nak pergi kat dia, macam selalu I buat, I akan pergi kat dia cakap, you pasal, cik pasal. Tapi on that particular day tu, tak. Dia macam ada gerakan keluar. Daripada bilik keluar. So masih tak puas hati tau, diri juga. Tapi nak makan tak? Diam. Dia macam nak lepuk je daripada belakang tau. Dia cakap, dah penat ni. Cakap, ni apa pasal ni ni? Sudah lantang kau, nak makan-makan, tak makan, sudah. Keluar. Ni bilik I kan, keluar gini kan. Ni ada tembok tau. So this tembok, ni hall. So ni hall, you akan nampak pintu. I keluar, pass by tu pintu, pass by tembok, I can see the main door. I nampak my husband tengah baru balik. Dia tengah tutup pintu the same macam the first one tau. So I was like, tengah-tengah sekejap lah. Tengok dia. Lepas tu dia pusing, dia senyum. Dia cakap, dia ni siapa? Kat dalam bilik siapa I tak murah. I diam je. Lepas tu dia jalan, dia pergi dapur. Dan dalam hati ni, should I go to the back
Or should I go to the kitchen? Dia badan dah menggigil tau. Dah macam seram sejuk tau. Nak pusing belakang ke nak pusing depan ni? Macam mana rasa, tapi kuat dalam hati ni, kuat ke dapur. Macam ke dapur lah. I think macam safer ke dapur. Masa dapur besar kan, apa-apa senang. Bilik nak lari mana? Tak lari mana. Tingkap. Takkan nak terjun luar. So I was like, oh shit, bismillahirrahmanirrahim. Drive jalan. I thought, masa kat dapur tak ada? Tak juga? Tak ada. Tapi kat dapur kan ada toilet. Rumah tu kan toilet kan. Cakap ni biar betik ni. Masuk pergi dapur, pusing, tengok kat toilet, dia tengah cuci kaki. Lepas tu dia keluar, you Afsal, kalau you kat sini, siapa kat bilik? Dia cakap, you dah terbang terbiat kan? Tarik dia lah, pelan-pelan pergi bilik. You tengok siapa ada. Kan ada, tak ada apa-apa pun. So I cakap dengan dia, terus I tengok, tak ada. Dia panggil dia keluar dulu lah. Dia tak nak masuk bilik, dia cakap duduk kat hall dulu. Dia cakap, Afsal, cakap, I saw someone exactly like you masuk dalam bilik. Dan dia cakap, sama, muka sama, rambut sama, baju sama, seluar sama, semua sama je dengan dia. Habis, you ada maki tak, ada hampur tak? Cakap, almost lah. Yalah, almost. Dia cakap, then I cakap, dah lah, I tak berani lah nak tidur bilik. I cakap dengan dia, I mean, we change rumah. I cakap, we change another rumah. I cakap, for her. Then dia cakap, tak apalah, I ada apa. I cakap, then since that day onwards, then my husband cakap, you ingat tak, I punya habit apa? Kalau balik rumah, cuci kaki. So I cakap, oh ya. Dia kata, ingat, every time kalau I balik, I akan cuci kaki. Itu I punya habit apa. You selalu tahu apa, kalau I tak cuci kaki, I takkan masuk. Dia takkan masuk bilik, takkan ini tau, selagi dia tak cuci kaki. That's dia punya habit lah. So I cakap, kita tak ingat apa. Mana kita ingat kan? Because I dah tertidur, lepas tu I bangun, habis I nampak. So macam I memang pelik yang dia terus masuk bilik, tapi tak teringat pasal So dah penat bangun tidur. Dah penat kan. Habis lepas tu I cakap dia, oh ya, dia kata next time make sure I cuci kaki. So I cakap dengan mother-in-law, besoknya I cerita kat dia. Dia cakap, that's why orang mengandung jangan tunggu suami balik. Nanti yang menyerupainya yang balik. Because I selalu tunggu my husband balik apa. So ever since that day, memang I tak tunggu dia lah. Walau tunggu pun, I make sure kalau dia masuk, dia cuci kaki. Sampailah sekarang. Kalau dia tak cuci kaki, I tengok dia nanti, oi. Dia cakap, you asal. Oi. Kau terpanjat. Nonsense lah. Jangan nak terkeluar. Then ever since that day, I was like macam, siapa pula yang tidur sebelah aku ni kan, because kita ni kan, so je dadu. That's my, inilah my during my pregnancy lah. During my pregnancy. Then after that macam I tak berani lah. So bila dia balik, jangan nak kena make sure that is him. Correct. And then kalau I tidur pun, I rasa tak tenang tau, siapa tidur kat sebelah I kalau I dah tertidur. So it's become a phobia. Dan macam takut sendiri. Dan kali main je lah ayat-ayat Barokah ke? Barokah tu siapa? Surah Baqarah lah. Confident. Tak apa, I like your confident. Kita confident level mesti up sikit kan? Allah. Yang masalahnya sekarang, kalau saya nak cakap pasal Baqarah, saya akan cakap kalau saya pergi kedai jamu Al-Barakah, saya akan cakap kedai Al-Baqarah. Asal terbalik? Selalu gitu. Habis ni saya confident cakap pasal nama kedai. Okay, tak apa. Dia confident tak apa. Dia confident, hai, mantap. kedai Al-Baqarah, Barakah. Kalau nak sponsor, jomlah telefon saya. Macam tu. Nampak ada selikan kat sponsor. Boleh. Kan? Selalu gitu sih. Terbalik. Tak apa. Yang penting confident. Confident level sini ada. Macam tadi, I very confident see you. Sekali terbalik dah. Macam, jangan salah je. Baqarah. That's one lah after I married dah.
Okey, cakap pasal seseram ni, kita nak divert sikit lah. Kita tenangkan suasana. Ni pasal cakap pasal rumah ni. Kan? Apa bezanya pasal rumah ni? Adakah macam orang kau nak beli rumah macam apa, dia gunakan DIY sendiri, uruskan sendiri. Habis ada pula gunakan ejen. Ada tak konflik dia nanti bila... Okay, dia actually DIY dengan yang beli sendiri kan. Actually kita advise them is to use agent because why? Okay, because kadang-kadang agent dengan agent kita tahu nak negotiate the price tau. Okay, because when they come sendiri as a buyer the seller itself, dia put very high price. And dorang pun tak tahu, macam kita ada portal to check, sini estimate valuation berapa, okay, currently close berapa, and what's the COV. So basically kadang-kadang dorang pergi, they are being charged higher price. Macam I kasih one example macam Bukit Panjang, dia DIY. So dia nak pergi beli sendiri, owner tu minta dia sampai 500. And then dia proceed. And the COV is 40k. Then lepas tu dia dah tak tahu macam, pasal dia tak boleh proceed lah 40k kan. Then dia baru dia call me lah. So dia tanya, Kak, kita dah letak deposit ni, tapi macam mana keluar COV pula 40,000, kita tak ada duit. So I cakap anda, okay, it's okay. I cakap anda, I can come in lah. I can come in to help you to renegotiate ataupun we look for another house lah. So basically I dapat carikan dia another Bukit Panjang because that agent mati-mati owner dia nak that price juga. And then I managed to get another house for him at valuation. Tak ada keluar COV. So kadang-kadang when you go yourself, the agent, dia protect the seller. Dia tak protect you pun. Because you come as your own apa. Tapi kalau you ada agent yang represent you kan, she know what to do. Dia akan fight for you the price, and then dia akan really protect you punya interest lah. So basically whether jual sendiri, beli sendiri pun sama. Because kalau you jual sendiri, okay, mostly yang datang is either DIY punya buyer ataupun buyer with agent. Okay, so buyer with agent biasalah dia nak yang paling murah apa, because dia protect dia punya buyer kan. And you tak tahu apa-apa, you based on HDB website aja. Berapa harga apa ni semua kan. So you pun nanti bila dia offer, okay lah, you just main grab because you don't do your homework very well. But some people say, kita dah buat homework lah, but at the end of the day you are still selling at below market price. You get what I mean or not? So basically ni kalau mostly DIY lah, this is what they face because through experience lah. Because most of them call us back, minta tolong, and then some DIY tak terjual-jual. I have one 1 tahun dia try jual sendiri tau, 1 year dekat Tampines, lama. Then finally because they want to save on commission, they want to pay agent fees. So then after that the ex-wife call me, cakap dah 1 year lah tak terjual because tak nak bayar commission kan. So I said okay, never mind, kita, if you trust me, okay, let me help you lah. So after that kita dah sign semua, I market less than 2 weeks I sell. Then the ex-husband cakap okay lah, agree to pay lah. Dia kata lagi senang lah apa ni. So you see, you buat sendiri dengan agent buat is totally different. Itu dia. So at least we can help you lah. Betul. Tu kat rumah tu, kalau ada apa-apa nak tahu pasal jual beli rumah, DIY tu okey ke tidak, nak pakai agent ke tidak, you just can go to DM lah ke The Tech Team SG ataupun boleh telefon boleh ke Tech Team SG. Nombor telefon dia 8774 1551. Nasib baik ya. Nasib baik ingat Kau tak ingat. Pandai saja. Nasib baik ingat lah. Okay. Boleh. Boleh lah hubungi kami lah. InsyaAllah kami boleh membantu lah. Kan? Boleh buat Zoom semua. Boleh. Kalau tak Zoom jumpa meeting sekarang pun kan. boleh. Kita video call pun boleh. Kita datang rumah pun boleh. Jumpa kat luar pun boleh. Anything lah. No problem. No issue. Sekarang kita balik ke cerita seram. Apa macam kena buat-buat ke apa, ada tak? Apa dia? Kena buat-buat. Mistik-mistik ke? Ada satu lah, tapi I tak tahu macam mana nak cakap whether orang buat ke ataupun kita tak tahu lah. Kita serahkan pada Allah. Okay. You jangan senyum tau Suzan. Tak, dia tak sesenyum. Aircon. Betul takut kena lagi je. Aircon. Okay. Kabel tersebut nampak macam bergerak gitu. Macam kan kena angin ketiap macam gitu kan, macam apa? Wave. Tak muak. Apa kalau kita lempar air panggil apa? Ripple. Macam dia ripple gitu. Ya ke? Lepas tu? Okey, lepas tu? Tak muak. Apa yang tak mau dah buat jadi macam tu? Kita pun tak nak. Okey, lepas tu? Okay. Kan I cakap you, my husband kan dia sportman kan, main takraw kan. Dia either training ataupun game. Okay. So there's one day ni,
dia pergi game dekat Persis. Persis Dekat Bedok sana lah. Oh, okay. So memang dia balik lambat. So bila dia balik tu mostly dia akan send kawan-kawan dia balik. Dia tak salah dia ada about 5 to 6 person yang dia hantar lah. Ada kat Cacukang, ada kat Jurong, ada kat because we stay Ulen. So he's the last one balik lah. Dia bawa tu Toyota Wish. So what happened, bila part sama juga, I masih, because that time ada budak-budak kat rumah kecil-kecil, taklah kecil sangat lah, tapi okey lah, macam K1, K2, Family 1 lah. Okay, so mostly memang malam ni biasalah kita kasih susu apa ni semua terjaga kan. So by the time tengok dia pun balik. So bila dia balik, I tengok muka dia panik tau. Alright. So I tanya dia, Asal? Biasa dah cuci kaki semua lah. I tanya Asal, besok cerita. Ni dah malam, dia kata besok cerita, ada budak. So I cakap okey lah. So apparently kita tunggu besok. Besok then I tanya dia, duduk-duduk, I tanya dia what happened yesterday. So dia cakap on the way balik, dia kata about, dia sampai rumah that time about 3 plus tau, about 3 plus. So dia cakap along balik dia jalan BKE. Okay. So bila dia jalan BKE, diorang kat dalam kereta tu tengah berbual-bual lah, ketawa-ketawa ni semua kan. Then suddenly they hear a very big bang atas kereta. Oh, macam tak gitu kan? Macam gitu. So semua dalam senyap tau, dia cakap. And then dorang stop sekejap dekat road shoulder. Dia jalan dekat BKE kan, center. Either yang dia extreme right ataupun center lah. Then dia stop dekat road shoulder. Semua takut nak keluar because tak tahu apa yang jatuh kan. Dan lepas tu semua, at the end of the day semua keluar. So when dorang semua keluar, dorang tengok ke atas, you guess what? Telur. 7 apa ni? Telur lah. Telur ostrich. They found 3 or 4 egg atas kereta. Bunyi ostrich kuat. Sebab telur ostrich. Okay. They found like 3 to 4. Sebab bunyi kuat. Maksudnya telur besar lah. But the egg around 1, 2, 3, 4, and wherever yang egg tu jatuh, the cast dented. Okay. Oh ya. Termasuk skip. Tapi telur tak pecah. Telur tu ada yang pecah, ada yang tak pecah. So the one yang pecah, dorang nampak ada macam ada jarum, ada macam emas, kala-kala emas. So what they do, dorang ambil towel kan, they clean tau. And I can see my husband, waktu I turun tengok kereta, ada dented. All the yang mana telur tu jatuh, the car dented tau. So I cakap my husband, then dorang semua cakap dengan they was talking inside the car lah. Depan dorang bersihkan, dorang letak kat tepi road shoulder tau. Just update lah, if case anything happen. Kita tak tahu that one for what. Because I nak tujukan pada siapa ke? Setahu I 777. Ya ke? I don't know. Satu je lah. Ya ke? I hear people say they will send 7, 8 or 3. I don't know. Namanya 77 bukan 77. Oh. Okay. Faham? Okay, faham. Macam tujukan lagu. Macam okay, kita, tuju. Okay. Ya, okay. My mistake. Ingat tujuh telur. But suka confident level tu suka. Confident mantap. Hari ni kita berbangun. Hari ni kita punya confident level up sikit lah. Masya Allah. Maklum lah. Dan lepas tu, orang cakap, kita just updated lah whatever happen after this. So, I cakap, my husband don't think so much lah. Maybe kadang-kadang benda tu terjatuh. Dan dia cakap, you dah terbuang tu biat ke apa? Siapa nak pergi telur, nak pergi lempar telur? I cakap, no, I mean mana tahu for someone else. Tapi jatuh atas kereta you, tak sampai, you don't know lah. Dia cakap, tak apalah, just updated. Ever since that day, you dah kenapa Suzairi? Tak ada boleh berbual. Ever since that day. Confident lah kita hari ni. Tak apa. Okay. Allahuakbar. Jangan ketawa. Seseram. Okay. What happened ever since that day? Ever since that day kan. Speaking London you. Ever since that day kan. My house, rumah tangga I, kocak-kacik. Dia really kocak-kacik. I tengok dia panas, dia tengok I panas. Nak gaduh je, nak bertekak je lah. Then finally, bila I tidur, nanti I akan nampak ada satu perempuan ni diri depan pintu bilik I tau. Macam you can see standing. Dan lepas tu nanti my anak akan pekik malam-malam. Umur berapa time tu?
My anak that time ada yang K1, K2, PMB1. Oh, I ada 6. Macam diorang pekik dan diorang cakap macam diorang tunjuk-tunjuk tu. Because diorang tidur bilik sendiri. 3 girl, 3 boy. Diorang tidur sendiri lah. So diorang tunjuk belakang pintu. Oh ya. Nah, so bila benda tu jadi, because saya tengok dah macam nanti yang ada keluar tu kan, dia nampak ada ponti diri kat tepi TV, that kind of thing. Because budak dia tak tipu. Kalau kita manusia, kita yang besar-besar ni okey lah. Menipu. I standard. Tak adalah kita tak adalah. Maksud I macam kalau budak, whatever they say, apa yang diorang takut, apa yang diorang nampak tu, diorang akan cakap. So then I cakap my husband, I said something wrong somewhere. So dia cakap, no lah, you dengar you punya ni. So kita gaduh je lah. Then I cakap, then I was like macam cannot take it already lah. Then tapi I dengan my husband ni, kita tak macam nak jumpa-jumpa orang so called perubatan tu. Kadang-kadang ada orang kita jumpa because I pernah nampak satu macam menurun all this kind of thing. So for me like macam my husband dengan I macam we don't believe yet. Betul. When you start menurun, we don't believe you. Because why? Kalau ajaran Islam tak ada macam gitu. So kita memang tak ambil air, semua tak ambil. Jadi then after that sampai one day ni I tidur, I ingat orang selalu cakap benda ni, ponti ni dia takkan cekik you sampai mati. Pernah dengar tak orang mati kena cekik hantu? Tak pernah kan? I tengah tidur tau. My husband kat sini tengah ada anak yang last, bawah ada tilam anak-anak yang lain lah. So tengah tidur I rasa macam someone was like macam struggle, macam tengah cekik I lah. Then my husband tu kat sebelah tau. Tapi I rasa dia macam jauh. So I tarik pun macam tak sampai tau. Tarik macam mana you tarik pun macam tak sampai. Then orang cakap macam baca. Then I know during that time satu ayat pun takkan keluar. Whatever ayat you remember pun dia takkan keluar tau. So pekik sampai mata dah nangis tau. Then bila you pandang tepi, you betul-betul nampak dia kat sebelah tengah cekik you. Tapi you nampak muka dia sama-sama je. You tak nampak muka dia yang macam mana semua, tak lah. Macam ni dalam mimpi gitu lah. Dalam macam mimpi. So after that, then bila I dapat sebut macam Allahu Akbar tu kan, then baru I dapat tarik my husband. Dan dia pun tersentak lah kan. I cakap, I pekik-pekik you tak dengar. Dia cakap, mana dia dengar? Tak dengar apa-apa. I cakap, I kena cekik. Dia kata, no lah. I cakap, you mimpi tak? I cakap, cannot be. Because why? I dapat rasa tekak macam kering. You tahu macam orang datang cekik, you kan sakit kan? Dia cakap, I can feel it. I cakap dengan dia. Dia cakap, dah lah, jangan fikir bukan-bukan lah. And a lot of thing happen tau. Then orang, nanti you buka lampu kan, you tutup lampu you terbuka balik. Oh ya. Dan nanti orang main air. Dan nanti you rasa dekat dapur macam pinggan-pinggan mangkuk you semua bergerak-gerak tau. Macam bukan gerak, maksudnya macam bunyi. Macam bunyi kentang-kentang macam gitu. So I told my husband, something's wrong in the house. Saya cakap dengan dia, really something's wrong in the house. Even kita buka, then my husband cakap, pasal my husband dia kadang-kadang dia kena kerja shift. Kadang dia kerja office hour tau. So always when dia kerja shift, always kena kacau. So that's why I dengan anak-anak I selalu tidur satu bilik je tau. Then my husband cakap, you kat luar buka lah radio, buka yang ayat-ayat apa-apa Yasin ke apa kan. I cakap dia, we did that, but the auto close, the auto tutup tau. So I cakap dengan dia, no lah, I mean we have to do something lah. I cakap dengan dia, until one day I fall sick. I masuk hospital is about 1 to 2 weeks. Tapi doktor tak detect apa-apa pun. I just muntah. And then I even pass urine macam keluar gitu sendiri je, without macam you rasa nak keluar tau. So pergi hospital lah. Even pergi hospital, doktor tak detect apa-apa. Dia say, we don't see anything wrong with your wife lah. Tapi demam naik turun to the extent yang I even cannot talk. I punya mouth tutup. So I ingatkan ni dah satu balak pula ni, sakit gigi agaknya. Pergi dental, pergi injek kiri, injek kanan, injek apa pun injek dah banyak kali yang doktor tu injek tau. Still my mouth tak boleh buka. Then my husband call my mother-in-law and my mum. My mum turun. Dia turun Zuhur dan Asar, dia semayang. Dia tak tahu apa dia buat dalam bilik. Dia ambilkan air satu air, dia sapu muka I, dia kasih minum. Gradually Mama buka sikit. And my business was really down though.
Down. I don't even have one sale. It's like macam I advertise dekat surat khabar pun I don't receive call. Pasal normally kan kita memang dah banyak tu kan. And I can sense like something's wrong somewhere. I don't even have one business. I totally drop. I tak tahu kenapa. Then what we can do is kita sembahyang, doa je lah kan. But it doesn't stop that way lah. Berterusan sampai to the extent yang ada tak boleh tahan. I tengah duduk dekat atas katil ni, tengah nangis mengenangkan nasib kan. Mengenangkan nasib yang tak tahu apa nak jadi. Kalau ada anak-anak kan, memang husband pun kerja, habis kita pun dah macam tak tentu hara kat dalam rumah. Dan my husband tengah nak sembahyang isyak atau sembahyang maghrib. Then I was like duduk kat kursi tu, duduk kat katil tu. Duduk kat katil, I was like macam mengalir air mata kan. Macam ni what's happening lah, kita pun tak tahu kan. Dan lepas tu bila duduk tu, I baca Fatihah. Dan I berdoa pada Allah lah, cakap, ya Allah, aku pun tak tahu apa yang baik ke, yang buruk ke, semua datang daripada Engkau, betul lah. Yang lain semua cuma pengantaraan aja. Jadi bila tengah duduk tu, yang tiba-tiba berdoa, kau tunjukkanlah sebenarnya apa yang kita lalui ini sekarang lah. Jadi bila I rasa I was like macam bukan tidur, tapi just closing your eyes because tiring of crying tau. Penat, nangis ni penat. So macam baring gini sekejap. Then I saw a guy dengan baju putih. Okay. Dia was duduk dekat atas tanah. Okay. Dia bukan duduk macam gini ke apa tak. Dia macam duduk satu kaki bawah, satu kaki atas tu. Then he was holding on something. I tak tahu whether tu kayu ke atau buluh. Then he was wrapping the thing with color kuning. Kain color kuning. Then dia cacak dekat tanah. Then terus I wake up. I terus bangun, I pekik tau. I cakap, Allahu Akbar, apa ni? Then I was like macam, remember, I masih ingat benda tu. It cannot be dreams lah. Kalau dream kan kita tidur kan. Then my husband was there terperanjat. Then I say, something just really, something ada orang hantar ataupun apa. Because dekat luar rumah I, selalu you akan jumpa tanah kubur. You sapu hari-hari pun, benda tu ada. It won't go away tau. Jadi bila dah gitu, then my husband cakap nak jumpa siapa-siapa tak. I cakap I more prefer ustaz. Tapi during that time kita tak tahu ustaz mana pun nak jumpa. Because kita tak ada kenalan dengan ustaz-ustaz kan. Then my mother-in-law suggest kita letak buah kundur. Then my mother-in-law belikan dia belikan I dua, letak buah katil. So dia cakap kita pun tak nak tuduh-tuduh orang, tak nak sangka yang bukan-bukan. Mana tahu benda ni dia datang sendiri kan. So my mother-in-law cakap you letak bawah katil. Then nanti tengok, lepas letak bawah katil tu totally kita lupa yang kita ada simpan buah kundur 2 bawah katil lah. Dan kebetulan my house ada kenduri doa selamat ataupun tengah bacaan Yasin. Diorang kan suka buat lat-lat tau, buat Yasin lat-lat satu rumah. Dan lepas tu diorang nak suruh I ambil tikar. Dan kebetulan tikar tu bawah katil. Dan kita tengah nak ambil tikar tu, nampak kotak IKEA. Kotak yang I letak kundur ni dalam kotak IKEA. Lupa kundur kat dalam. So I tarik. You know what happened? Busuk dah. Dua-dua busuk. My mother-in-law punya kat rumah tegak-tegak berdiri. Dan my mother-in-law kat luar apa. So I keluar, panggil dia masuk dalam dengan my husband lah. Dan masuk. Dan dia punya buah kundur tu betul-betul busuk. Dan my mother-in-law cakap, you really have to do something already. Pasal ni ada, memang kalau tak ada benda, buah ni tak busuk. Because kalau ada benda, buah ni busuk. Habis kita ni macam nak percaya tak nak. Biasa kita darah muda kan. Cakap ni betul tak betul. Kadang orang tu cakap betul, ada betulnya jugalah kan. Dan after that, I cakap my husband, do you have anyone you kenal? Dan kebetulan dia cakap, dia ada satu kenalan lah. Nak cakap ustaz bukan. Nak cakap but more to ilmu macam baca-baca gini lah. I don't know what they call it lah. So dia jumpa kawan dia lah. Then kawan dia nak datang rumah. So kawan dia datang rumah dia suruh I dengan budak-budak keluar. So kita keluar lah. Kita keluar. Dan lepas tu dia tak kenal I tau. Dia kenal my husband aja. So dia mention one name.
Dia dah dia dah simak, dia dah dah pagar, kata orang pagar ke whatever lah. Dan lepas tu dia sebut satu nama dekat my husband lah. Dia cakap, do you know this person? Then my husband cakap, tak kenal. And then dia suruh I mandi air yang dia baca dengan garam. Just mandi, bersihkan diri lah. So I mandi lah, bersihkan diri semua. And then the next day my husband tanya I, you kenal tak nama ni? Then I was like, oh dia masih cakap don't mention. Okay, dia pun cakap bukan untuk kita mengantar balik ke, bukan untuk kita persangka buruk ke, tidak. Dia cakap just to be careful. Itu je dia cakap. Dia kasih tahu nama pun bukan untuk kita dendam balik ke apa, tidak. Dia semua sebut aja kita kenal ke tidak. So dia cakap just be careful aje lah. Then after that, alhamdulillah, my house cuma dia pesan satu je. Dia cakap memang kita gaduh-gaduh dah tak ada. Cuma dia cakap dengan my husband, kalau ada kemampuan, sell the house. That is my first house tau. My really home sweet home house tau. EA besar, suka rumah tu. Tapi dia cakap the best is to sell. No point. Mungkin dia nak rumah tu. I think so. Maybe tak mampu kot. Mungkin nak rumah tu Wow. Antan tu nak dulu tak mampu kan. Jadi dia nak lah. Jadi bila then my husband cakap, can we sell? Dia cakap we sell lah. I sell negative tau. I lost money when I sell. Tak apalah, jual biar gitu asalkan kita selamat. My husband cakap, you okay? I cakap it's okay lah bah. We just have to move on lah. Yalah, I cakap we just have to move on. I cakap I cannot take it the stress lah. I cakap so kita jual lah. Kita jual, kita tak beli tau Suzeri. Tak beli because this person cakap benda ni akan mengikut. Yalah. Dia akan mengikut. So basically kita jual, kita tak beli. I stay dengan weekend I stay with my in-law, weekday I stay dengan my auntie tau. So dia pesan the next house you buy, kalau boleh 3 hari jangan bawa anak bini masuk dulu. You sleep alone in the house for 3 days to see whether ada apa-apa gangguan ke apa ke tidak lah. So I cakap dengan dia okay boleh, we don't buy first. So after finally 8 months we buy 5 room dekat mana, dekat Ulen juga. So first day dia tidur, dah habis renovation semua. Dia cakap ma, you don't follow me first. Jadi budak-budak jangan ikut dulu, I pergi dulu. So dia tidur lah. The first day dia tidur, then second day dia tidur. The third day tu dia tidur, dia nampak ada satu lembaga putih betul-betul kat depan rumah nak masuk. That's where dia panggil kawan dia, suruh rukiahkan rumah dan pagar dulu sebelum diorang masuk. So I think this thing is like happening dia macam following lah. Dia macam following lah. Sekarang dah alhamdulillah lah kan. Sekarang alhamdulillah. After that after that, that's why I say macam benda-benda ni mengajar kita macam benda ni wujud. It's just that kadang-kadang even zaman moden you tak boleh, macam zaman moden pun kita sangkakan orang dah hidup moden, people don't do that. But tapi masih juga. So nawai itu kita lah. Yalah. So itu lah. So basically that's the one lah. Kalau mistake satu lah. This one I takkan lupa sampai bila-bila. Mudah-mudahan dilindungi. Bukan nak balas-balas, tidak lah. Cuma dia pengalaman, dia proses tu buat kita penat tau. Macam really very tiring. Macam everyday gaduh. Pernah sampai my husband turun bawah tak pakai baju tau. He like macam mentally lost tau. Dia lah macam mentally lost. Dia turun bawah, then I terpaksa tinggalkan anak-anak kan, kejar dia kat bawah, bawa naik atas. Like, dia memang mengganggu lah. Memang cara nak buat dia punya gangguan dia tu macam really macam make you macam feel macam restless tau. Betul. Kadang-kadang benda ni pun mengajar kita untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Betul. Everything. Betul. Ada dia punya. That's why kawan dia cakap dia penawar yang paling baik, paling bagus, paling mujarab, sembahyang jangan tinggal. Baik, mengaji. Kalau pasal rumah tu kalau tak mengaji, dia ibarat kubur. Jadi mengajilah. Then from there kita pick up lah all those things kan. So alhamdulillah so far until now. Alhamdulillah. Okey, dengar tu semua nasihat-nasihat daripada Ustazah gitu Okey, terima kasih Mas. Cerita ni best. Best sekali. Alhamdulillah. Okey, kita pun dengar diam je. Okey, terima kasih. Seperti biasa kalau orang datang kita akan bagi something lah. Oh really? Yelah, mestilah. So cute. Air? Boleh. Ini kan pemberian juga tau. Rezeki tau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik muka sedih. Tak ada lah. Nonsense. Suka cakap nonsense Alhamdulillah dapat rezeki sih. Aduh. Okey, kita cop. Ini air daripada Tokorash. Ya, pernah dengar. Tokorash.
Ni air, ni asam ni asam boy Saya rasa Macam asam. ini Florentine daripada Kak Nurija Sahad yang pelakon veteran tu. Dia macam buat kuih, buat kek. Kau nak order apa-apa, macam-macam lah menu kat situ banyak. Boleh beli kat sana. Nurija Sahad. Tak sangka dah cerita dapat kan? rezeki. Itu Masya Allah. Mokuteru tu sandwich. Oh ni sandwich? Sandwich dan ni pula air dia, mocktail. Mokuteru, mocktail. Macam tu. Okey. Ni pula Mimi's Kitchenette, kuih ros. My favourite ni. Ya. Mimi Habislah dapat ni. My favourite. Ni kuih lama. Betul. Kuih loyang. Ni layang inshira. Okey. Wow. Dan ni pula tart ni macam I think crab stick ke apa. Tak tahulah tapi kena makan lah kan. Of course lah kena makan. RS Munchies. Tak apa. Bau pun dah macam kan? Sedap. Balik tu makan lah. Very clever dia. Kan? Nak survive kita kena bijak, tak boleh banyak mengeluh. Kita nak kena support home base lah. Betul. Dan ini pula daripada Wally Fragrance. Wow. Ya. Yeah. Kan? Yang ni daripada Zila Solihin. Minyak wangi di Kalista eksklusif untuk woman. Wow, minyak wangi dah habis. Dapat free. Wangi Wangi. Dapat free kalau buat close sale tu kan. Lah. Boleh kasih boleh belikan minyak wangi kita kat Team Poker. Boleh, insya-Allah seorang satu Nampak dia minta. Tak agak-agak. Kan? Birthday 1 year pun Ogos. Nanti. Kami soon Apa lagi? Boleh insya-Allah. Hamper lah hantar. Boleh. Minyak wangi apa nak? Nanti kita message. Nanti awak message je kat sana. Muka tak tahu malu betul. Apa salahnya kita kongsi rezeki? Boleh. Sedap. Yang ini sejadah portable pula. Portable lah. Travel sejadah portable. Confident mantap. Hari ni kita kena confident lah. Okey, dan ni pula daripada Home Hustle by Zigzag Design. I tengah cari benda ni. Ya. Dah Masya Allah. Rezeki. Kan? Untuk letak kat pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kan? Terima kasih. Sebelum masuk je kena basuh budak-budak baca. Bismillahirrahmanirrahim masuk. Setan pun tak ikut masuk. Tu kan? Ni pun ramai orang cari. Ni daripada puaka Masya Allah. Tahu. Tengok ni tim puaka punya tau. Awak kita ada. Awak ada? Ada. Kau ada? Macam gitu. Kau ada. Okey, terima kasih Mas. Terima kasih. Sezari ada tim Terima kasih namanya. Terima kasih. Ya Allah. Dan terima kasih pada semua And sponsor. for all the sponsor juga, terima kasih. Betul. Supaya memberkati, diberkati, dirahmati. Amin. Dibukakan pintu rezeki. Amin. Okey, pada anda semua, nak tahu juga takut dia termasuk lagi kan? Apa dia? Takut ni. Takut. Mana? Sana berbual, cantas. Sana berbual. Itu je. Okey. Stres lah. Nanti kita panggil lah 1 jam, 2 jam punya cerita. Okey, untuk semua yang nak barang-barang yang mungkin apa yang awak lihat ni sekarang, nak cuba, nak try, boleh support HBB. Boleh terus ke description YouTube box ni. Cantik tak? Cantik Kan? Suka enter frame. Dan satu lagi, ya kan? Dan satu lagi, jangan lupa kalau nak beli merch, belilah singgah kepada singgah website kami iaitu www.pokersg.com. Dan kalau jangan lupa support kami, subscribe, jangan lupa share dan like dan viralkanlah Susu TVC. Sambil saya berbual ni sibuk orang bungkus. Nanti tak ada yang terframe lagi tau. Dia sibukkan diri. Okey, boleh. Okey, itu saja saya rasa. Dan kalau apa-apa, kalau ada gambar ke nak share pada kami, jangan lupa hantar kepada PokerSG. PokerSG@gmail.com. Dan jangan lupa follow juga kita punya Instagram, Poker Official. Okey, kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah kita nak celebrate kita punya jeng. Bukan next week lah, nantilah kita pergi kan. Bulan Ogos nanti. Okay, bye-bye. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Haji. Bukan Hari Raya biasa tapi Hari Raya Haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala
kurban kita, bagi siapa sahaja yang telah melakukan kurban kambing, unta dan lain-lainnya, lembu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai suatu saksi nanti di hari kiamat, insya-Allah. Baik, kita kembali lagi pada cerita yang kita dengar daripada Mas. Jadi sebetulnya ada banyak sekali poin yang akan saya ketengahkan. Akan tetapi mungkin disebabkan oleh waktu kan, jadi kita akan try to kurangkan sedikit lah dia punya penjelasan tersebut. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama adalah tentang bagi ejen rumah kan, ketika nak jual rumah, ketika view rumah dan lain-lainnya, dan bagi siapa sahaja yang nak jual rumah ataupun nak beli rumah. So ada beberapa tips yang mungkin saya boleh kongsikan. So paling pertama sekali, ketika seorang itu tahu contohnya ada sesuatu kat dalam bilik ataupun ada sesuatu kat dalam rumah, rasa bila nak masuk rumah tu rasa macam seram sejuk ataupun bulu roma naik dan lain-lainnya, kemungkinan tak semestinya semua, tapi kemungkinan rumah tu ada gangguan contohnya. Ataupun mungkin ada sebahagian, sebab saya nampak sebahagian ketika seorang itu ada gangguan rumah ataupun kena sihir dan lain-lainnya, mereka mengira bahawasanya ketika mereka keluar dari rumah tersebut, maka sihir tu akan hilang. Oh tak, sihir tu dia akan ikut kepada orang yang dituju tersebut, walaupun dia pindah rumah banyak-banyak kali ke apa kan. Itu yang pertama. Jadi kalau seorang itu nak beli ke apa, is always best to, kalau rasa macam seram-seram sejuk ke, takut ke apa, selalu baca Fatihah, ayat Kursi dan 3 Kul. Itu paling pertama sekali sebelum masuk rumah. Okay, maknanya dari kat bawah dah start untuk baca. Kemudian yang kedua adalah selalu baca surah Al-Zalzalah, yang dimulakan kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang bermaksud apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan ketika bumi itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi ini mengeluarkan apa sahaja yang ada dalam isinya itu. Dalam isi bumi itu dikeluarkan. So kalau boleh ayat yang kedua ni diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kalau boleh 3 kali ataupun 7 kali. Kemudian diteruskan. Wa qalal insanu malaha sampai akhir ayat. Jadi selalu yang terbaik adalah untuk selalu baca surah Al-Zalzalah ketika masuk rumah orang tersebut, ataupun kat dalam bilik tu kita rasa macam seram sejuk dan lain-lainnya, boleh baca ayat ni. Okay? Kemudian what we have to look out for ketika kita pergi ke rumah orang dan lain-lainnya, selalu ikut you punya hati. Kalau you rasa rumah ni okay, rumah ni alhamdulillah nyaman, tenang, tenteram, then you go for it, insya-Allah. Okay, tapi kalau you rasa macam tak selesa ke apa, then pandai-pandailah ya, insya-Allah. Okay. Kemudian yang kedua, kalau poin yang kedua, kita ada tengok tentang tadi kita ada dengar pasal ada bunyi jaras ataupun bunyi loceng. Ketika seorang itu berjalan, kemudian ada bunyi loceng, kemudian jalan 2 kali, kemudian ada double bunyi loceng tu. Wallahualam, apakah ia termasuk daripada gangguan ataupun tidak? Sebab tidak ada nas yang mengatakan confirm ketika seorang itu diganggu pasti akan bunyi loceng, tak. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, dikatakan al-jaras mazamirus syaitan, yang bermaksud loceng itu adalah termasuk daripada serulingnya ataupun bahan yang dipakai untuk muzik, serulingnya syaitan. Okay? So ini menunjukkan bahawasanya kemungkinan bunyi loceng itu adalah daripada syaitan ataupun daripada jin yang ingin mengganggu dia, yang membunyikan loceng tersebut sebagai menandakan bahawasanya adanya gangguan ataupun adanya kehadiran mereka di tepi ataupun di sekeliling orang tersebut. Jadi apa yang harus dibacakan? Boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yang bermaksud aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang sempurna daripada syarri ma khalaq, daripada apa yang diciptakan, daripada sesuatu yang buruk-buruk tersebut. Okay, so boleh baca itu. Kemudian kalau kita tengok juga ada lagi namanya yang untuk detect jin ni apa semua dalam rumah. Biasa ada sebagian orang yang masih lagi ikut dengan petua-petua orang-orang dulu untuk letakkan buah kundur. Buah kundur. Jadi ketika buah kundur tu diletakkan di tempat-tempat tertentu, di bawah katil ataupun kat daerah dapur ke apa, dia akan membusuk kalau ada makhluk gaib yang dalam rumah tersebut. Apakah itu hanya mitos ataupun apakah itu adalah fakta?
Wallahu alam, sebab tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak ada kesepakatan daripada para ulama ruqyah pun tentang benda tersebut. Maka untuk detect apakah ada ataupun tak ada, bukan caranya seperti itu. Tapi kalau kita tengok dalam cara-cara yang diajarkan oleh para ulama ruqyah adalah untuk meruqyahkan rumah. Ataupun bahasa kita semah rumah lah. Tapi sebaiknya kita pakai ada kata ruqyahkan rumah. Jadi ketika kita ruqyahkan rumah, insya-Allah jin-jin yang ada kat dalam yang berniat jahat ataupun yang ada niat buruknya itu, mereka akan pergi. Okay, so tak payah nak detect ada gangguan kat dalam rumah ataupun tak ada, tak payah. Kalau seorang itu kat dalam rumah tu dia ada nampak kelibat-kelibat hitam, kelibat-kelibat putih, dia ada nampak benda-benda yang ketika diletakkan di sini kemudian bila dia balik lagi tempat dia dah ke tempat lain, itu semua adalah termasuk daripada gangguan. Jadi tak payah kita nak detect apakah ada ataupun tak ada gangguan. Okey. Kemudian yang terakhir sekali adalah tentang yang ketika saya dengar yang mulutnya itu seperti dibungkam. Maknanya tak boleh buka mulut sehingga tak boleh cakap, kemudian dibacakan ayat-ayat tertentu. Yang di mana kalau ada seseorang yang terkena gangguan sehingga mulutnya itu tidak dapat dibuka ataupun ditutup oleh jin tersebut ketika dalam keadaan sedar ataupun dalam keadaan rasuk. Di antara cara yang boleh kita lakukan adalah kita pegang di kedua Melayu jaw apa ya, jaw. Dagu ini. Jaw. Rahang. Di kedua rahangnya sambil kita bacakan doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana ada dalam Al-Quran dalam surah Taha. Kalau kita tengok apa doanya, mudah sekali. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bermaksud apa? Rabbishrahli sadri, wahai Rabbku, isyrah, lapangkanlah, sadri iaitu dadaku, wa yassirli amri, dan permudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lancarkanlah lisanku untuk berbual, untuk berkata, yafqahu qawli, agar orang-orang dapat faham, mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Jadi ini di antara doa Nabi Musa alaihissalam ketika nak berjumpa dengan Fir'aun. Yang di mana ketika seorang itu rasa gugup ataupun rasa nervous, tak semestinya ketika ruqyah aja. Ketika nak buat presentation di hadapan khalayak orang ramai dan lain-lainnya, boleh amalkan doa ini insya-Allah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit saja. Sebab apa? Waktu kita tak boleh lama-lama sangat insya-Allah. Okey, tapi apa pun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita juga insya-Allah. Apapun jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye-bye. Assalamualaikum. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.